Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Kali ini dalam bab yang pertama, daya dan gerakan 2 untuk subtopik 1.2 leraian daya. Ya, subtopik 1.2 leraian daya. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat memerihalkan leraian daya dan yang kedua, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan yang telah dipelajari dalam subtopik 1.1 yang terdahulu dan leraian daya yang akan dipelajari dalam subtopik 1.2. Baiklah, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, apakah maksud leraian daya? Seterusnya, yang kedua akan dibincangkan, kita ulang kaji balik berkaitan dengan subtopik 1.1 berkaitan dengan daya paduan iaitu tindak balas normal, berat, daya tarikan dan juga daya geseran. Seterusnya, yang ketiga iaitu dua komponen dalam proses leraian daya iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Dan yang terakhir iaitu yang keempat membincangkan tentang kaedah trigonometri untuk penyelesaian masalah dalam proses leraian daya. Jom kita berekreasi seketika dalam permainan tradisional iaitu permainan tarik upih. Contohnya, dua beradik kembar iaitu Upin dan Ipin dalam filem animasi mereka bermain tarik upih. Okey, abangnya Upin menarik adiknya dalam permainan tarik upih ini di kampung mereka. Okey, Upin mengenakan satu daya tarikan menyebabkan adiknya Ipin bergerak ke satu arah. Okey, persoalannya, mengapakah arah gerakan adiknya Ipin adalah ke kanan walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke atas? Hal ini disebabkan oleh daya tarikan itu mempunyai dua komponen yang berserenjang iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Proses meleraikan satu daya tunggal ini kepada komponen-komponen daya dinamakan leraian daya. Stay tune untuk perbincangan leraian daya. Apakah leraian daya? Leraian daya adalah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Okey, cikgu ulang. Leraian daya adalah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Okey, prinsip leraian daya merupakan songsangan kepada prinsip paduan daya yang telah kita bincangkan dalam subtopik 1.1 yang terdahulu. Okey, prinsip leraian daya ini amat penting dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai jenis daya yang bertindak pada sudut yang berlainan. Contohnya, leraian daya tarikan apabila seorang budak ditarik dalam permainan tarik upih. Okey, daya-daya yang bertindak ke atas budak ini adalah daya ke bawah iaitu berat budak diimbangi oleh daya ke atas iaitu tindak balas normal. Okey, budak ini ditarik dengan satu daya yang mencondong ke atas dikenali sebagai daya tarikan diimbangi oleh daya ke belakang iaitu daya geseran. Daya tarikan ini yang bertindak ke atas budak boleh dileraikan kepada dua komponen iaitu komponen mengufuk dan satu lagi komponen menegak
yang mana ianya berserenjang di antara satu sama lain. Okey, kita lihat daya-daya yang bertindak ke atas budak ini setelah dileraikan, iaitu komponen mengufuk daya tarikan dan dileraikan juga kepada satu lagi komponen menegak daya tarikan. Okey, komponen menegak ini bertujuan untuk mengimbangi berat budak, manakala komponen mengufuk dapat mengatasi daya geseran dan menggerakkan budak itu ke arah kanan. Persoalannya di sini, bagaimanakah magnitud dua komponen daya ini dapat ditentukan? Jom kita cuba dan rasai pengalaman sendiri menarik bongkah kayu. Okey, kita telah menarik bongkah kayu tadi dengan suatu sudut condong theta di atas ufukan. So, sekarang jom kita lihat langkah-langkah untuk penentuan leraian daya. Bagaimanakah langkah-langkah untuk penentuan leraian daya? Contohnya, suatu bongkah kayu ditarik dengan satu daya F. Okey, daya F ini bertindak ke atas suatu bongkah dengan sudut theta-nya yang dikira dari daya F ke garisan ufukan. Okey, bongkah kayu ini yang ditarik dengan satu daya F boleh dileraikan kepada dua komponen, iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Jadi, langkah-langkahnya adalah yang pertama, iaitu kita lukiskan komponen mengufuk dan yang kedua, kita lukiskan komponen menegak. Okey, seperti yang kita bincangkan tadi, theta-nya adalah di antara komponen daya F dengan garisan ufukan. Seterusnya, yang ketiga, kita bentukkan segi empat yang berserenjang di antara satu sama lain. Seterusnya, seperti yang kita bincangkan ini, iaitu bongkah kayu ini yang ditarik dengan daya F boleh dileraikan kepada komponen mengufuk, komponen daya mengufuk yang kita labelkan sebagai Fx. Manakala komponen menegak dilabelkan sebagai Fy. Maksudnya di sini Fx adalah komponen daya pada paksi X, manakala Fy adalah komponen daya pada paksi Y. Okey. Theta dikira daripada daya F kepada komponen mengufuk Fx. Seterusnya, kita bentukkan segi empat tadi yang mana berserenjang di antara Fx dengan Fy. Okey, Fx dan Fy ini boleh dihitung dengan satu formula, iaitu Fx sama dengan F cos theta, manakala Fy adalah F sin theta. Okey, perlu diingat untuk pengiraan Fx dan Fy menggunakan formula ini, iaitu Fx sama dengan F cos theta, manakala Fy sama dengan F sin theta. Okey, formula penting ini, formula ini penting untuk pengiraan magnitud komponen Fx dan Fy, yang mana Fx adalah komponen mengufuk, manakala Fy adalah komponen menegak. Okey, Fx adalah komponen daya mengufuk, manakala Fy adalah komponen daya menegak. Satu info celik berkaitan dengan penentuan leraian daya yang kita bincangkan tadi untuk mendapatkan Fx dan juga Fy. Okey, Fx dan Fy sebenarnya ditentukan dengan satu kaedah matematik, iaitu kaedah trigonometri. So, kita lihat bagaimanakah kaedah trigonometri itu menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan formula Fx dan Fy. Okey, contohnya bagi suatu segitiga
D. Okey, untuk pengiraan tetanya, okey, kita gunakan formula cos theta sama dengan fx per dengan f. Jadi, fx adalah sama dengan f cos theta. Seterusnya, satu lagi segitiga iaitu segitiga A, B, C. Okay, untuk penentuan tetanya ini menggunakan kaedah trigonometri iaitu sin theta sama dengan Fy per dengan F. Jadi, Fy sama dengan F sin theta. Okay, jadi inilah sebenarnya cara Fx dan Fy diterbitkan menggunakan kaedah trigonometri. Okey, kita lihat seketika aktiviti 1.5 seperti dalam buku teks muka surat 15 yang bertujuan untuk meleraikan daya kepada dua komponen daya bagi objek yang bergerak pada arah yang tidak selari dengan arah tindakan daya. Contohnya yang pertama bagi aktiviti membersihkan lantai. Okey, katakan seorang budak mengenakan daya tolakan sebanyak 32 Newton ke atas lantai pada sudut 60 darjah. Jadi, daya tolakan ini boleh dileraikan kepada komponen mengufuk bagi daya tolakan. Ianya juga boleh dileraikan kepada komponen menegak bagi daya tolakan tersebut. Seterusnya, aktiviti kedua contohnya, aktiviti menuruni papan gelongsor bagi seorang budak yang mempunyai berat sebanyak 300 Newton. Okey, contohnya satah papan gelongsor ini bersudut 50 darjah. Okey, jadi komponen berat murid ini boleh dileraikan kepada komponen yang selari dengan satah condong. Satu lagi, boleh dileraikan juga kepada komponen berat murid yang berserenjang dengan satah condong. Jadi, untuk meleraikan kepada dua komponen daya ini, jom kita lihat slide yang seterusnya. Sekarang kita lihat pula penyelesaian masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Contoh yang pertama, rajah di bawah menunjukkan sebuah bongkah kayu yang sedang ditarik oleh daya T yang mencondong pada sudut 30 darjah di atas permukaan mengufuk. Jadual di bawah menunjukkan magnitude daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Daya yang bertindak iaitu T bersamaan dengan 36 Newton, berat W 24 Newton, tindak balas normal R sama dengan 6 Newton, manakala satu lagi daya iaitu daya gesiran FR sama dengan 20 Newton. Persoalannya adalah A, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan juga komponen menegak bagi tarikan T. Seterusnya, tentukan magnitude pada arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Dan C, berapakah pecutan bongkah itu jika jisimnya ialah 2.4 kilogram. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Bagi soalan A tadi, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Suatu daya T boleh dileraikan kepada komponen mengufuk Tx dan komponen menegak Ty. Okey, sudut condong di permukaan mengufuk bersamaan dengan 30 darjah. Diberi magnitude daya tarikan adalah 36 Newton. Okey, seperti yang telah dibincangkan tadi, sudut di antara Tx dan Ty adalah 90 darjah.
Seterusnya, kita lengkapkan TY dan TX ini dalam bentuk segi 4. Okey, untuk pengiraan ataupun perhitungan bagi TX dan TY iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Bagi komponen mengufuk, ianya adalah TX. Manakala komponen menegak adalah TY. Okey, untuk komponen mengufuk, TX sama dengan T cos theta. Okey, gantikan nilai T 36, cos theta adalah 30 darjah. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat nilai bagi TX adalah bersamaan dengan 31.18 Newton. Okay, arahnya adalah ke arah kanan. Okey, seterusnya komponen menegak iaitu TY dengan formula T sin theta. Okey, gantikan nilai. T adalah 36 sin theta-nya 30 darjah. Selesaikan secara matematik, kita tekan kalkulator, so kita akan dapat nilai TY bersamaan dengan 18.0 Newton. Arahnya ke mana? Ya, arahnya ke atas. Okey. Jadi, jawapan untuk komponen mengufuk TX bersamaan dengan 31.18 Newton. Manakala bagi magnitud komponen menegak TY bersamaan dengan 18.0 Newton untuk daya tarikan T sama dengan 36 Newton. Seterusnya, soalan B. Tentukan magnitud pada arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, seperti yang telah dikira tadi, komponen mengufuk ke kanan TX. Okey, komponen mengufuk ke kanan TX bersamaan dengan nilainya adalah 31.18 Newton. Diberi daya geseran dalam jadual tadi iaitu bernilai 20 Newton. Jadi untuk pengiraan daya paduan mengufuk, kita gunakan formula ini untuk mempertimbangkan daya-daya yang bertindak pada komponen mendatar. Iaitu komponen paduan komponen mengufuk bersamaan dengan TX tambahkan dengan FR. Gantikan nilai TX bersamaan dengan 31.18 Newton tambahkan dengan FR. FR bernilai 20, tetapi disebabkan FR arahnya ke kiri, so kita letakkan tanda negatif di hadapan nilai 20. So selesaikan untuk paduan komponen mengufuk 31.18 tolak 20. So kita akan dapat nilainya adalah 11.18 Newton. Okey. Seterusnya untuk paduan komponen menegak, okey, kita pertimbangkan daya-daya yang bertindak secara menegak. Iaitu seperti yang telah dibincangkan tadi, dikira tadi, TY nilainya adalah 18.0 Newton. Seterusnya diberi R, nilainya 6 Newton dan berat bongkah kayu tersebut bernilai 24 Newton. Jadi untuk paduan komponen menegak, okay, kita pertimbangkan 3 daya yang terlibat iaitu TY tambahkan dengan R tambahkan dengan W. So gantikan nilai TY adalah 18.0 Newton tadi, tambahkan R bernilai 6, tambahkan W iaitu 24. Okey, disebabkan arah W-nya adalah ke bawah, jadi kita letak negatif di bahagian 24 ini. So, seterusnya selesaikan secara matematik.
18 tambah 6 tolak 24. So, kita akan dapat paduan komponen menegak bernilai 0 Newton. Gitu. Jadi, kesimpulannya, daya paduan ke atas bongkah F ialah 11.18 Newton ke arah kanan. Okey, daripada pengiraan tadi, dianya adalah ke arah kanan di mana daya paduannya adalah 11.18 Newton untuk magnitud, manakala arahnya adalah arah ke kanan. Selanjutnya untuk soalan C, berapakah pecutan bongkah itu jika jisimnya ialah 2.4 kilogram? Seperti yang telah dibincangkan tadi, daya paduan F dalam soalan B, daya paduan F-nya bersamaan dengan 11.18 Newton. Diberi jisim bongkahnya adalah 2.4 kilogram. Jadi untuk cari nilai pecutan E-nya sama dengan berapa, kita selesaikan dengan formula fizik F sama dengan MA. So kita tukar formula ini untuk dapatkan A, iaitu A sama dengan F per dengan M. Gantikan nilai bersamaan dengan F adalah 11.18 Newton. Bahagikan dengan M 2.4. So 11.18 bahagikan dengan 2.4. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat nilainya adalah 4.66. Unit untuk A pecutan adalah meter saat negatif 2. Jadi, pecutan bongkah itu adalah bernilai 4.66 meter sesaat. Okey, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah bongkah yang sedang menggelongsor menuruni satah condong yang licin. Diberi tindak malas normal bernilai 12 Newton. Berat bongkah W bersamaan dengan 24 Newton dan sudut condongnya adalah 60 darjah. Persoalannya di sini, lakarkan komponen berat bongkah yang selari dengan permukaan condong dan komponen berat bongkah yang berserenjang dengan satah condong itu. Seterusnya B, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Dan yang terakhir C, hitungkan pecutan bongkah itu jika jisimnya adalah 2.4 kilogram. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Bagi soalan A, untuk lakaran komponen berat yang selari dan berserenjang dengan berat, yang pertama kita lukiskan satah condong. Di atas satah condong terdapat bongkah kayu yang mempunyai daya tindak balas normal ke atas sebanyak 12 Newton. Seterusnya kita lukis komponen yang selari dengan satah condong, ianya adalah WX. Manakala komponen berat bongkah yang berserenjang dengan satah condong itu adalah WY. Okey. Seterusnya W-nya adalah ke bawah dan kita lengkapkan segi 4 tepat tadi. Seperti yang telah kita ketahui, diberi sudut satah condong itu adalah 60 darjah. Maka sudut 60 darjah terletak di antara WY dengan W. Inilah lakaran komponen berat yang selari dengan satah condong WX dan komponen berat yang serenjang dengan satah condong itu iaitu WY. Seterusnya, untuk soalan B, kita nak cari
daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Yang pertamanya kita tentukan dulu WX, di mana WX sama dengan 24 sin 60 darjah bersamaan dengan 20.78 Newton. Seterusnya WY bersamaan dengan 24 cos 60 darjah. Kita selesaikan, kita akan dapat WY bersamaan dengan 12 Newton. Jadi paduan daya-daya yang berserenjang dengan satah condong itu, yang berserenjang maksudnya yang selari dengan tidak balas normal itu. Jadi 12 daya tidak balas normal 12 tolakkan dengan WY. Tambahkan dengan WY, iaitu bila WY-nya bernilai 12, pada arah ke bawah kita letakkan negatif di hadapan 12. Jadi 12 tolak 12 bersamaan dengan 0 Newton. Maka daya paduan ke atas bongkah yang bertindak ke atas bongkah itu adalah 20.78 Newton. Seterusnya soalan C untuk penentuan kecutan bongkah jika jisimnya adalah 2.4 kg. Daripada pengiraan daya paduan tadi, iaitu F sama dengan 20.78 Newton. Manakala jisim bongkah diberi 2.4 kg. Untuk selesaikan soalan ni, kita guna formula hukum gerakan Newton yang kedua, iaitu F sama dengan MA. So, kita akan dapat A sama dengan F per M. Kita gantikan nilai dalam persamaan ini, kita akan dapat A sama dengan 20.78 bagikan dengan 2.4. So, kita akan dapat A pecutan untuk bongkah kayu itu adalah bersamaan dengan 8.66 meter sesaat. Okey, satu info celik yang penting untuk kita ingat dalam penyelesaian leraian daya. Iaitu leraian daya untuk objek di atas satah condong. Contohnya diberi sudut bagi ABC, sudutnya adalah theta, maka sudut bagi BDE, sudut BDE, yang ni adalah 90 tolak theta, dan sudut bagi EDF, EDF adalah 90 tolak dengan hasil tolak 90 tolak theta. Maka bersamaan dengan theta. Jadi kita kena ingat, kita ingat je yang ni sudut ABD bersamaan dengan theta. Ianya bersamaan dengan sudut EDF pun adalah theta. Persamaan ini ataupun tips ini adalah daripada formula mathematics. Baiklah, kita lihat situasi di sekeliling kita yang melibatkan leraian daya. Contohnya, yang pertama, katakan seorang pelancong menarik begnya dengan suatu daya tertentu pada sudut tertentu dari garis mengufuk. Situasi ini boleh dileraikan dalam proses leraian daya. Seterusnya, bagi situasi contohnya sebuah kereta ditunda oleh sebuah truk yang disambung dengan suatu kabel yang mempunyai daya tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, contohnya sebuah tangga disandarkan secara pegun pada sebuah tembok. Keadaan ini juga boleh dileraikan kepada leraian daya. Seterusnya, katakan seorang pekebun menolak sebuah mesin memotong rumput dengan daya tertentu pada sudut tertentu pada permukaan padang. Dan yang terakhir contohnya, kita biasakan pergi ke shopping mall, ke shopping complex, mengambil troli dan menolak troli tersebut dengan suatu daya tertentu untuk membawa makanan ataupun alat peralatan dan sebagainya, barang-barang yang kita beli untuk ditolak
ke kaunter pembayaran. Jadi situasi harian ini sebenarnya ia boleh melibatkan dalam proses leraian daya. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah contohnya bagi suatu objek yang ditarik dengan suatu daya F boleh dileraikan kepada dua komponen dalam proses leraian daya. Apakah maksud leraian daya? Leraian daya adalah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Iaitu komponen yang pertamanya adalah komponen mengufuk. Komponen ini juga dikenali sebagai komponen mendatar ataupun pada komponen paksi X. Yang kedua, ianya boleh dileraikan kepada komponen menegak. Komponen ini juga dikenali sebagai komponen mencancan ataupun komponen pada paksi Y. Apa yang penting dalam komponen mengufuk ialah ianya biasanya disimbolkan sebagai Fx. Dan formula untuk Fx adalah Fx sama dengan F cos theta. Yang ni adalah asasnya. Seterusnya, bagi komponen menegak, ianya dilabelkan sebagai Fy. Disimbolkan sebagai Fy, daya pada paksi menegak ataupun mencancang ataupun pada paksi Y. Seterusnya, formula yang penting adalah kita ingat iaitu Fy sama dengan F sin theta. Kita perlu ingat untuk leraian daya bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan leraian daya, kita perlu ingat komponen mengufuk Fx sama dengan F cos theta, manakala bagi komponen menegak Fy sama dengan F sin theta. Kedua-dua formula ini adalah penting dalam subtopik leraian daya. Dalam misi menjelajah seluruh dunia, jom kita selesaikan dulu soalan praktis formatif 1.2 seperti dalam buku teks muka surat 17 bagi nombor 1 dan 2 sahaja. Selesaikan ya untuk pengukuhan bagi subtopik leraian daya. Sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu doakan agar semuanya berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Selamat maju jaya untuk semua. Terima kasih kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.